blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita tentang ilmu nahu dan masih lagi dalam bab i'rab. Okey. Dan pada kali ini kita akan pelajari abwabul i'rabil far'iyyah au bin niyabah. Okey, kita akan belajar tentang apa itu i'rab far'iyyah. Kalau sebelum ni kita belajar alamatul i'rab al-asliyah, iaitu alamat yang asal. Apa dia? Kan biasa kalau alamat yang asal marfu' bid-dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah, majzum bis sukun. Okey, itu yang asal. Maknanya asal digunakan apabila sesuatu isim ataupun fi'il dalam keadaan mufrad satu. Kan? Ataupun kalau untuk isim dalam keadaan jamak taksir. Kan jamak taksir tu apa? Untuk 3 orang. Kan jamak taksir, contoh macam perkataan talibun seorang, kalau jamak dia tullabun. Okey, jadi tullabun itu adalah jamak taksir. Okey, kita tengok dulu. Okey, al-alamatul far'iyyatu taqa'u fi sab'ati abwabin. Alamat far'iyyah, kan alamat pecahan. Far'iyyah ni maksud dia pecahan. Dia terjadi pada 7 bab. Tusamma abwabul i'rab, dinamakan sebagai bab i'rab al-far'iyyah atau bin niyabah ataupun dengan gantian. Okey, dia ada 7 bab. Okey, yang pertama, kita tengok yang pertama, al-asma'us sittah. Yang pertama al-asma'us sittah. Nanti kita akan belajar satu persatu daripada bab ni. Okey, yang kedua al-muthanna. Okey, muthanna Ustaz Azul semua dah pernah belajar muthanna tu apa? Kan, muthanna tu apa dia? Okey, muthanna tu adalah 2. Okey, yang ketiga, jam'un muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Ni pun dah pernah belajar. Daripada tingkatan 1, tingkatan 2 dah pun belajar. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ni apa dia? Okey, jamak untuk lelaki. Untuk lelaki je. Okey, yang ketiga, yang keempat, jam'ul muannats as-salim. Jamak untuk perempuan. Okey, ni jamak untuk perempuan. Ni jamak untuk lelaki. Okey, kemudian seterusnya al-mamnu' minas sarfi. Okey, yang ni tajuk baru. Kita tak pernah belajar lagi. Nanti kita akan belajar. Okey, kemudian al-af'alul khamsah. Okey, yang ni fi'il yang 5. Kan, 5. Nanti kita akan belajar juga. Dan yang terakhir iaitu al-ismu wal fi'lul mu'tal. Isim dan juga fi'il mu'tal. Okey, ni mudah dia Ustaz beritahu macam ni. Isim dan fi'il mu'tal ni ialah isim ataupun fi'il yang berakhir dengan huruf alif ataupun waw ataupun ya. Contoh macam perkataan yusalli ataupun yabki. Okey, contoh. Okey. Jadi insya-Allah kita akan ikuti satu persatu. Okey. Yang pertama. Okey, yang pertama ialah al-asma'us sittah. Okey, al-asma'us sittah maksud dia 6 nama. Kan 6 nama yang istimewa. Dalam bahasa Arab dia ada 6 nama yang istimewa. Yang pertama, abun, ayah. Okey, yang kedua, akhun, iaitu abang. Abang ataupun saudara lelaki. Hamun, mertua. Okey, hanun maksud dia hanun ni maksud dia banyak pendapat maksud ni. Kan? Dia ada yang memberi maksud dengan maksud masa. Kan? Okey. Okey, kemudian fu. Fu ai famun bidunil mim. Fu maksud dia mulut. Asal dia adalah famun.
Okey. Dan yang terakhir ialah zu. Zu maksud dia sahib, tuan. Kan biasa kita dengar nama orang apa dia? Zulkarnain, Zulramli, ah, Zul Zulhijjah bulan, kan. Okey. Jadi kita tengok i'rab dia, kan. Sebelum kita belajar alamat asliah, marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Okey. Pada kali ini itu alamat asal. Sekarang ni kita belajar alamat far'iyah, alamat pecahan. Yang mana dia tak boleh terima alamat asal. Kan disebabkan ada bab-bab ni lah yang menyebabkan dia tak boleh terima alamat asal. Okey, yang pertama, marfu' bil waw. Okey, marfu'un bil waw. Okey, sebelum Ustaz cerita, suka untuk Ustaz beritahu kan bagaimana penggunaan al-asma' sittah. Okey, kita ambil perkataan abun. Okey, abun. Asma' sittah dia terjadi apabila syarat dia mesti ada sandaran. Sandaran ataupun kepunyaan. Okey, sandaran ataupun kepunyaan. Okey, syarat dia. Ini syarat dia. Okey. Okey. Contoh kita ambil abun. Ayah siapa kita nak? Ayah kepada Ali. Ataupun ayah kepunyaan Ali. Okey, Abu Ali. Okey, jadi asal dia adalah abun campur dengan Ali. Okey, jadi bila kita masukkan ayah Ali, dia dah termasuk dalam asma'us sittah. Okey, jadi dia akan jadi sama ada kita baca dengan Abu Ali ataupun Aba Ali ataupun Abi Ali. Okey. Okey, itu abun. Begitu juga perkataan yang lain. Akhun, hamun, hanu, zu dan fu. Okey. Okey. Yang pertama, Abu Ali. Jadi syarat dia mesti lengkap. Dia ada sandaran. Kalau kita nak buat perempuan pun boleh. Contoh, Abu Khadijah. Maksud dia ayah kepada Khadijah. Barulah dia boleh tambahkan waw ni ataupun alif ataupun ya. Syarat dia mesti ada kepunyaan. Pun begitulah yang lain. Okey. Jadi kita nak tahu pula kan bila akan jadi waw, bila akan jadi alif, bila akan jadi ya. Okey, kita tengok yang pertama marfu' bil waw. Bila dia marfu', okey, dia akan disekalikan dengan waw. Bila marfu', tanda dia adalah waw. Okey, jadi Ustaz harap semua dah ingat kembali bila keadaan sesuatu isim tu menjadi marfu'. Kan kita ambil dulu yang lepas kita dah cerita. Kan kita ambil yang paling mudah sekali iaitu apa dia? Mubtada'. Kan contoh dia adalah mubtada'. Kan contoh dia Abu Ali kan Salihun. Salihun. Okey, Abu Ali seorang yang soleh. Nampak tak? Abu Ali ni adalah mubtada'. Okey. Yang kedua, bila dia akan jadi marfu' lagi? Iaitu fa'il. Kan? Apabila dia menjadi pelaku. Contoh. Kan? Zahaba Abu Ali ila suq. Okey, ila suq. Jadi Abu Ali ni sebagai pelaku kepada fa'il ni. Abu Ali yang pergi. Kan? Okey, tu. Jadi kita kena ingat balik bila sesuatu isim itu akan jadi marfu'. Okey, ni marfu'. Marfu'un. Okey. Dan ada banyak lagi, bukan dua je. Kan? Isim inna, isim kana akan jadi marfu'. Khabar inna. Kan? Kalau khabar inna apa contoh dia? Contoh, kita ambil inna. Inna, kan? Tapi biasa kalau nama orang ni dia tak duduk belakang, dia duduk depan. Kalau khabar inna ni payah nak buat kan? Okey. Okey. Okey, yang kedua. Okey, kita tengok yang kembali. Yang kedua ialah okey.
Kita tengok contoh dia beri. Hadara abuka. Dekat sini, hadara abuka. Hadara tu fi'il. Jadi abuka di situ ialah fa'il. Kan? Fa'il. Okey, hukum dia adalah marfu'. Dan apa tanda dia? Waw. Kan? Li'annahu minal asma'i sittah. Okey, yang kedua, mansub. Okey, mansub. Bila kita tahu sesuatu isim itu akan jadi mansub. Kan? Okey, isim itu akan jadi mansub apabila dia adalah mangsa. Okey, mangsa. Contoh dia, kita ambil hukum yang kedua mansub. Kan, mansub. Mangsa kan? Jadi kita ambil Muhammad telah berjumpa dengan ayah Ali. Qabala Muhammadun. Okey, jadi kat sini adalah mangsa kan? Okey, ayah Ali. Aba Aliyun. Okey, nampak? Kenapa digunakan Abah? Sebab Abah ni berada di tempat mangsa ataupun di orang yang dijumpa oleh Muhammad. Okey. Okey, boleh kan? Okey, ataupun yang kedua, kan, ini adalah maf'ulun bih. Kan, maf'ulun bihi, mangsa. Okey, yang kedua, apa yang kita tahu lagi? Yang kedua adalah isim inna. Kan, isim inna. Contoh kita buat inna. Inna ni inna dan adik-beradik dia lah yang kita belajar pada awal lah itu. Pada tahun lepas kita dah belajar kan. Okey, inna. Contoh kita buat inna aba Ali salihun. Okey. Ataupun kita nak guna awak pun boleh. Inna abaka salihun. Ayah awak sesungguhnya ayah awak merupakan seorang yang saleh. Okey. Itu adalah isim inna. Okey. Jadi kita tengok. Kalau kat sini dia buat mangsa. Kan? Ra'aitu abaka. Saya telah melihat ayah kamu. Kan? Abaka dekat sini ialah maf'ulun bih, mangsa. Kan? Mansub hukum dia. Bil alif, tanda dia adalah al-alif. Alif kat ni. Nampak tak alif tengah-tengah tu? Okey. Li'annahu minal asma'i sittah. Okey. Dan yang ketiga, majrur bil ya'. Kan? Bila suatu isim tu akan jadi majrur. Kan? Isim majrur. Majrur akan terjadi apabila isim itu berada di tempat isim majrur. Okey, kita tengok majrur. Okey, antara dia apabila dia jadi isim majrur. Isim majrur ni apa dia? Iaitu isim yang duduk selepas huruf jar. Kan, selepas huruf jar. Kan, selepas huruf jar. Okey, jadi apa dia? Contoh. Marartu, kan, bi abika. Kan, marartu bi abika. Jadi dekat situ dia duduk selepas bi. Bi itu adalah huruf jar, kan? Huruf jar min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Ada 7 kan? Okey, jadi dia duduk selepas bi. Kan? Dengan saya berjalan dengan ayah kamu. Okey, jadi dia duduk selepas huruf jar, jadi kita akan tanda dia dengan huruf ya. Okey. Okey, ataupun yang kedua. Jadi kita ambil yang ringkas je. Okey, yang kedua, bila lagi jadi? Iaitu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okey. Contoh. Kan, kita buat saya berjalan ataupun saya telah pergi. Zahabtu, kan, ke rumah, ila baiti abika. Okey, kenapa? Mudhaf ilaih apa? Kan, kepunyaan. Kan, kepunyaan. Kan, jadi saya telah pergi ke rumah milik ayah kamu. Milik ayah. Jadi dekat situ ayah kita akan guna abi. Sebab kita tak guna abaka, kita guna abika. Sebab dia jadi
tuan kepada rumah. Okey. Jadi Arab faham dah. Okey, contoh kita buat kat sini kan. Isim majrur. Kita nak i'rab dia macam mana? Isim majrur. Kenapa? Sebab dia duduk selepas huruf jar, nama dia adalah isim majrur. Isim majrur bil ya, tanda dia apa dia? Ya. Kan ni ya. Okey, li'annahu minal asma'i sittah. Okey. Seterusnya. Okey, syurutu i'rabiha. Dia ada syarat pula kita nak i'rab dia macam tu. Yang pertama, mufradah. Kan, mufradah. Yang pertama, mufradah. Mufradah maksud dia apa? Satu, tunggal. Maknanya tak boleh lauk ayah tu jadi banyak. Kan, abang tu jadi banyak. Ikhwah tak boleh. Kan, mesti abun je. Kan, kita tak boleh buat. Jamak kepada abun apa dia? Al-aba'u. Okey, dia dah tak jadi asma' sitah. Asma' sitah hanya untuk abun, akhun, hamun, hanun, fu dan zu. Okey. Dan okey, yang kedua, mukabbarah untuk membesarkan ataupun untuk memuliakan. Kan? Memuliakan. Jadi, seperti kalau kita tengok orang Arab, dia biasa, kalau contoh orang Arab ni, dia terkenal dengan panggilan. Sama ada kalau dalam keluarga dia tu, yang lebih dikenali adalah ayah dia berbanding anak dia. Jadi, dia akan panggil ibnu ayah dia. Contoh, ayah dia nama Ahmad. Anak dia nama Muhammad. Jadi, orang kenal Ahmad. Orang kenal ayah dia. Orang tak kenal Muhammad. Jadi, orang kata Ibnu Ahmad. Okey. Jadi, itulah maksud dia. Kan, mukabbarah tu maksud dia membesarkan ataupun memuliakan. Okey. Yang ketiga, mudhafah. Kan, maksud dia sandaran ataupun milik. Kan, ayah siapa? Ayah kepada Ali. Ayah kamu, abuka. Jadi ada tuan, ada milik. Kalau abi saja tak boleh. Tapi kalau perkataan tu perkataan abi, ayah saya, tak boleh. Dia tak termasuk dalam asma'us sittah. Okey. Abi ni sahaja yang terkecuali. Okey. Seterusnya, idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Sandarannya selain daripada ya al-mutakallim. Ni dah beritahu dah. Kan? Disandarkan selain daripada ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim ialah ya orang bercakap. Iaitu siapa dia? Ana. Kan? Tak boleh lah perkataan abi tak boleh. Tak termasuk. Akhi, abang saya, tak termasuk. Hami, mertua saya pun tak termasuk. Kan? Sebab syarat dia idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Selain daripada ya' mutakallim. Awak nak sandar kepada siapa? Awak. Abuka, abuki. Boleh. Kan? Hamuka. Kan? Hamuki pun boleh. Okey, syarat dia tak boleh dengan abi, akhi, hami. Tak boleh. Okey. Kemudian yang kelima, zu. Zu bermakna sahib. Zu bermaksud tuan. Okey, yang ni kita dah cerita tadi. Dan yang keenam, famun antazulal mimu min akhirih. Iaitu menghilangkan mim pada akhirnya. Kan asal dia adalah famun. Tapi dia hilangkan mim. Dia jadi fuhu ataupun dia jadi fu, fa ataupun fi. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok syarat dia syurutu i'rabuha bil huruf. Okey, syarat i'rab dengan huruf. Okey, syarat i'rab dengan huruf. Yang pertama adalah mufradah. Kan? Bila dia i'rab dengan huruf, yang pertama mufradah. Syarat dia mestilah tunggal. Maknanya ada seorang ayah je. 2 orang ayah tak boleh, 3 orang ayah tak boleh. Okey, kita tengok apa jadi kalau 2 orang. Falau kanat musanna, kalau sekiranya 2 orang ayah, ribat i'rab al-musanna. Okey, dia akan jadi i'rab musanna. Dia tak jadi i'rab asma' usitah. Dia tak termasuk dah, dia terkeluar. Okey.
Okey, kalau kita tengok kat sini, hadara abawani. Telah hadir dua orang ayah. Kan? Telah hadir dua orang ayah. Hadara abawani. Okey, jadi kita tengok kalau kita i'rab dia fa'il, okey, betul fa'il sebab duduk selepas hadara. Okey, marfu' bil alif. Kan? Marfu' bil alif. Kan? Sedangkan asma' sitah tadi marfu' bil waw sebab dia abuka. Kan? Okey, li'annahu musanna. Dan kalau kita buat uh, kan dia jadi mangsa pula. Kan mangsa pula ra'aitu, saya melihat dua orang ayah. Okey, dia akan jadi maf'ulun bih. Kalau tadi maf'ulun bih sama mansub tapi mansub bil alif tadi. Ra'aitu abaka. Betul tak? Okey, sekarang ni dia dah jadi ra'aitu abawaini. Dia ada ya kan? Ya kat sini. Sebab dia adalah musanna. Okey, marartu bi abawaini. Kalau sekiranya dia duduk selepas huruf jar. Kalau tadi isim majrur bil ya, kan? Dia akan jadi abika ataupun abi Muhammad. Okey, tapi dekat sini dia akan jadi isim majrur bil ya li'annahu musanna. Bil ya juga, tetapi dia bukan asma'u sittah, dia musanna. Okey, begitu juga kalau jamak. Kan? Kalau jamak macam itulah juga. Kan? Dia kafalau kanat jam'an. Kalau dia jamak, dia akan di'irabkan dengan baris yang zahir. Kan? Contoh tadi kita buat. Kalau sekiranya dia ada al-aba'u. Hadara al-aba'u. Okey, dia bukan asma' sitah. Kan? Sebab dia adalah jamak. Kan? Jadi, kita akan buat marfu' bidammah. Nampak tak? Kan? Kalau asma' sitah tadi marfu' bil waw. Kan? Hadara Abu Muhammad. Hadara abuka. Okey. Yang kedua, ra'aitu al-aba'a. Kan? Aku melihat. Dia dah jadi mangsa kat sini. Kan? Sebab yang buat dia adalah tu, ana. Kan? Okey, jadi kat sini dia akan jadi maf'ulun bihi, mangsa. Kan? Sebab dia mangsa. Mansub, okey. Hukum dia mansub. Fathah, okey, dah tak sama. Kalau tadi asma'u sitah mansub bil alif. Kan? Ra'aitu Aba Ali. Ra'aitu abaka. Saya telah melihat ayah Ali dan saya telah melihat ayah kamu. Okey. Okey, dan kalau sekiranya dia duduk selepas huruf jar, kan? Marartu bil abai, isim majrur bil kasrah. Kan? Dah tak sama. Semua dah tak sama. Sebenarnya cerita dia hanya untuk seorang je ayah, abun. Abani tak boleh. Abau tak boleh jamak. Okey. Okey, wallahu a'lam. Untuk yang pertama, kita sampai di situ. Okey, andainya ada yang tak faham, tak jelas, okey, boleh tanya ustaz dan kita akan berkongsi pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.